lagi dalam Alright Nopo Channel, gempa dan terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Ya, apabila membalun lebay-lebay dan juga walaun-walaun. Kalau kita tahu kemarin ya YB Rafizi Ramli mengumumkan ya satu inisiatif berkaitan dengan kuasa yang berubah. Ya, jadi saya mau kita mendengar ya penjelasan daripada YB Rafizi Ramli sebenarnya apakah benda yang beliau katakan itu, yang mana lebay dan walaun tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah tebuk atap, kata Rafizi Ramli. Memang terbaik. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya mau kita menonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan dengar kenyataan daripada YB Rafizi ini. Puluh trilion tiap-tiap hari. Jadi bila katakanlah pakcik ke makcik katakanlah kaya, ada kena jaga 3 trilion dolar. Pakcik kena tentukan aku nak letak duit kat mana ni. Kan? Kalau kat Malaysia ni kalau ada orang duit nampak kaya sikit, berhati-hati sebab scammer selalu kacau. Macam mana aku nak curi duit dia kan? Pelabur pun macam tu juga. Dia ada 3 trilion untuk dia laburkan. Jadi dia nak tengok kat pasaran mana aku nak letak, nak beli saham mana, negara mana. Baik, dia ada beberapa peraturan kerana dunia luar ni tak macam kita dah. Mereka sangat menitik beratkan soal perubahan iklim. Sebab dia sangat takut kalau dunia ini, perubahan iklim ini tidak dikawal dengan baik, secara saintifiknya, kalau perubahan iklim itu terlalu mendadak, dia akan berulang apa yang pernah berlaku secara saintifik, iaitu kepupusan dinosaur dulu. Dinosaur dulu pupus sebahagiannya sebab perubahan iklim lah. Dunia menjadi terlalu sejuk, mati semua dinosaur. Korang gelak betul, baca sains betul. Sekarang ni dia terbalik, bukan sejuk sangat, dia jadi panas sangat. Jadi kalau tidak terkawal, apabila contohnya dunia makin panas, ada beberapa kemungkinan besar yang kita kat Malaysia ni mungkin tidak hargai sangat, tapi orang luar negara semua tengah takut ni. Contohnya, bila kutub utara cair, dan dia memang tengah cair sekarang ni. Bila dia cair, air laut naik. Bila air laut naik, cuaca menjadi kucak-kacir. Itu yang ada El Nina, tak El Nina, Taufan sini sana. Akhirnya dia jadi tsunami lah, banjir besar, tenggelam lah. Itu yang Jakarta contohnya, dia kena fikir macam mana dia nak alih ibu negara dia. Sebab dijangka akan tenggelam dalam 10-15 tahun lagi. Kita dekat Rawang ni kita tak fikir macam tu. Sebab kita rasa kita okey lagi dah. Orang lain tiap-tiap hari duk fikir masalah paling besar dunia sekarang ini ialah masalah perubahan iklim. Jadi oleh kerana masyarakat maju yang banyak duit ini, dia melihat perubahan iklim ini sebagai masalah nombor 1 tamadun dunia. Dia sangat sensitif dekat mana duit itu diletak. Kalau wang itu diletak di negara-negara yang nampaknya tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga iklim, dia marah. Memang ada peraturan bahawa wang tidak boleh dilaburkan di dalam syarikat-syarikat contohnya yang mencemarkan alam sekitar. Ataupun di dalam negara-negara yang kerangka perubahan iklim dia itu tak bagus. Maksudnya dia tidak ada pelan peralihan tenaga untuk beralih daripada tenaga biasa kita ni lah, petrol, diesel, arang batu semua ni, kepada tenaga yang lebih bersih yang tidak mencemarkan udara. Jadi orang Malaysia, bila saya dengan Nick duk cakap pasal peralihan tenaga, kalau saya, mesti ada orang pandai-pandai. Ini sebenarnya walaun lah ni. Dia tak cerdik. Lepas tu dia nak tunjuk cerdik. Dia kata, kau ni menteri apa? Ini menteri alam sekitar ke menteri ekonomi? Sebab engkau bahlul. Engkau tak faham bahawa perkara paling penting mengenai ekonomi sekarang ini yang menentukan pelaburan ialah sensitiviti pelabur kepada peralihan tenaga. Negara yang kandungan peralihan tenaganya tak bagus, pelabur tak masuk. Sebab itu kalau kita tanya, apa masalah Malaysia ni?
Kenapa susah orang nak masuk? Selain sebelum ini soal skandal, soal rasuah, soal ketidakstabilan ekonomi. Kalau kita baiki yang itu pun, selagi kita tidak ada pelan peralihan tenaga yang bagus, kita tak boleh dapat dana. Pakcik-makcik tengoklah, dalam 2 minggu yang lepas ini, tak tahulah orang rawang main saham ke tidak. Uncle ada saham ke tidak? Kalau tengok, dalam tempoh 2 minggu yang lepas, pasaran saham kita naik mendadak. Perasan tak? Oh tak perasan. Ni semua tengok muka blur kat aku ni. Pasaran saham kita naik mendadak dalam tempoh 2 minggu yang lepas. Untuk 10 hari berturut-turut, kita menyaksikan kemasukan dana asing yang berterusan tiap-tiap hari. Sebahagian sebabnya ialah kerana mereka menunggu kita melancarkan pelan peralihan tenaga. Kerana bila kita ada pelan peralihan tenaga, kita maklumkan komitmen kita macam mana kita nak beralih daripada tenaga fosil, arang batu, minyak dan sebagainya kepada tenaga boleh baru, maksudnya solar, maksudnya hidrogen dan sebagainya. Itu membolehkan tiba-tiba kalau sebelum ini dana antarabangsa tu tak boleh sentuh Malaysia, dia dah boleh sentuh Malaysia. Baik. Yang lain itu, saudara-saudari bacalah, tak apalah tengok. Akan ada kandungan kat TikTok semua yang panjang. Saya nak sebut satu perkara saja yang ada kena-mengena kepada semua rakyat Malaysia yang ada rumah. Sekarang ini kita tahu bahawa untuk mereka yang pakai banyak aircon, mereka yang ialah kaya raya ni kan, kita dah pun tarik balik subsidi elektrik. Orang kat sini tak ada kot yang kena bayar elektrik naik ni kan. Sebab saya ingat 90% tu untuk rakyat biasa, mereka masih lagi diberi subsidi. Tapi kalau kita ada peluang, kita semua pun nak pasang solar atas bumbung kita. Kerana buat apa bayar elektrik je tak? Kalau boleh dapat elektrik percuma daripada matahari, baiklah kita pasang solar. Mak Saleh datang, dia pelik. Kamu ni negara panas. Matahari ada tiap-tiap hari. Tapi tak ada solar. Tak ada orang pasang solar ke atas bumbung. Sebab sebelum ini ada masalah. Untuk pasang solar, pertama, rakyat kita kena keluar modal sehingga 40 ke 50 ribu ringgit untuk pasang. Jadi untuk dapat balik modal tu, kira berbalik modal lah sebab bila kita pasang solar, itu akan kurangkan bil elektrik kita sebab kita ambil elektrik daripada solar. Kita kena tunggu sampai 10-12 tahun baru kita dapat balik yang pelaburan kita 40-50 ribu pasang solar tu. Silap-silap hari mati dulu. Sebab itu susah nak pasang solar, mahal 40-50 ribu ringgit dah. Dah lah mahal. Kena dapatkan kuota pula. Bukannya boleh pandai-pandai je pergi pasang solar. Kau cubalah pasang solar sendiri. Kalau nak buat, lepas ni Andy ke balik, kau pasang solar atas rumah kau. Silat-silat hari ada orang report, kena tangkap kau. Sebab untuk dapatkan pasang solar, kita kena dapat kelulusan. Kena dapat kuota, kelulusan, macam-macam. Jadi dia susah. Sebab itu solar ni sampai sekarang, di atas bumbung rakyat banyak-banyak ni tak ada. Satu daripada langkah yang kita akan buat, yang saya umumkan dalam pelan peralihan tenaga tadi ialah begini. Sebenarnya bumbung rumah kita ni saudara-saudari. Sebab saya nak kena jawab ni kerana orang duk tanya ni. Tak faham lah macam mana lah, gini lah solar mahal ke apa. Dia masih lagi belum faham apa yang kita nak buat. Kita mengambil kira bahawa sebenarnya setiap bumbung yang kita ada tu, tak kisahlah rumah macam mana, rumah kayu ke, rumah banglo ke, rumah biasa ke. Setiap bumbung itu adalah harta dan aset kita. Kerana bila kita boleh letak saja solar, sebenarnya dia jadi aset kerana bumbung kita tu boleh menjana elektrik. Dengan perubahan-perubahan dasar yang kerajaan putuskan, dalam tempoh terdekat kita akan umumkan mekanisme dia, bagaimana nak buat. Yang akan berlaku begini Pakcik-makcik. Daripada kita keluarkan duit untuk pasang solar, yang akan berlaku ialah syarikat-syarikat yang akan keluarkan duit, bayar untuk pasang solar, kita tak payah keluarkan 1 sen pun,
Sebaliknya mereka akan sewa bumbung kita sebab dia pasang solar dia. Jadi tak payah bayar kos, tak payah fikir pasal maintenance, kita dapat sewa tiap-tiap bulan lepas itu. Ini cara kita nak bantu bukan saja orang di bandar, tapi orang dekat kampung pun. Sebab kat kampung banyak rumah. Rumah yang sebenarnya rumah sebiji-sebiji ini lagi banyak di kampung daripada di bandar. Orang Kelantan pun dapat, orang Terengganu pun dapat, orang Kedah tak payah Sanusi sibuk-sibuk korek REE lepas ni. Sebab rakyat boleh dapat sewa tambahan sebab dia ada bumbung. Bila dia ada bumbung, maka syarikat-syarikat yang menjana tenaga boleh baru solar ini, mereka berminat untuk menyewa bumbung itu dan mereka boleh keluarkan modal pasang semua sebab kerajaan akan benarkan syarikat-syarikat ini insya-Allah untuk membekalkan elektrik kepada grid nasional kita. Sekarang tak boleh. Jadi insya-Allah ini antara satu perkara yang saya memang nak buat daripada dulu. Bagi saya datang daripada keluarga susah. Satu benda pantang kalau kita besar dalam keluarga susah, jangan membazir. Pantang tok nenek lah membazir. Ada harta, ada tanah, dapatkan hasil daripada tanah itu. Ada bumbung yang boleh bagi hasil, dapatkan hasil daripada bumbung tu. Ni bumbung banyak-banyak satu Malaysia ni yang boleh membantu kita soal elektrik, bekalan kita, jimatkan elektrik kita dapat hasil tiap-tiap bulan. Sampai lah ni kita tak boleh buat. Sedangkan negara lain dah buat pun. Kalau pergi ke Australia, makcik-makcik, macam itulah dia tolong orang dia. Sebab itu di Australia, hampir 90% daripada penjanaan elektrik ialah daripada bumbung orang biasa ni. Jadi dia tak timbul dah soal nak beli gas lah, arang batu lah, nak buat jana kuasa besar lah, IPP tak IPP-nya tak ada dah timbul. Sebab apa? Setiap rumah atapnya itu ditukar untuk menjana elektrik yang mana syarikat membayar sewa kepada bumbung dan elektrik itu dibekalkan balik kepada sistem grid negara. InsyaAllah benda itu kita buat. InsyaAllah saya ingat antara tempat yang paling awal akan dapat kesan dan juga hasil itu sudah tentu di Selangor insyaAllah. Jadi 4-5 tahun ini kalau boleh saya datang, kalau saya datang sekali lagi Wekiat berkempen di Rawang, di Kuang, di Taman Templer, saya nak tengok sebanyak mana atap kawan-kawan kita yang ada dekat Rawang sini semuanya bertukar menjadi atap yang ada solar insyaAllah. Baik Saya sebut begitu sebab saya nak tunjukkan bahawa tugas orang politik dan dalam kerajaan ini ialah mencari jalan. Tugas kita bukan bergaduh soal siapa lagi Melayu. Lah ni satu-satunya modal daripada Perikatan Nasional yang dia frust menonggeng, dia marah kat kita ni, yang dia nak lawan ni, nak jatuhkan kerajaan. Satu sebab je. Sebab Perikatan Nasional kata kerajaan perpaduan yang ada PH, ada BN, ada GPS, ada GRS ni, dia kata tak cukup Melayu tu. Kalau contohnya, kita ada calon yang bertanding bagi kerajaan perpaduan yang bukan Melayu, dia akan kata, tengok ni DAP sudah kawal, sebab itu kita kena lawan, sebab kali ini di belakang mereka ialah Cina. Padahal dalam PKR, dalam DAP, dalam amanah, kita tak pernah bagi kerusi majoriti Melayu kepada bukan Melayu. Memang tak pernah bagi. Tu yang kesian. Semua kalau dalam PKR Cina tu, semua berebut Rawang je. Sebab tak banyak kerusi majoriti Cina. Dekat sini ada berapa kerat je. Sebab kita tak pernah bagi kerusi yang majoriti Melayu kepada Cina atau India. Sebab memanglah kita parti pelbagai kaum, kita hormat mana tempat yang majoritinya Melayu jadi kursi Melayu, mana tempat yang majoriti bukan Melayu macam Rawang ni, maka yang bukan Melayu dia bertanding. Tapi itu pun tak cukup lagi. Dia dok kata kita tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu. Nasib baik aku Melayu Terengganu tau. Kalaulah saya ni Melayu Selangor ke apa, dah lama dah dia kata saya tak Melayu. Tapi sebab saya Melayu Terengganu, dia tak boleh lah. Sebab kalau saya tak Melayu, Haji Adi pun tak Melayu lah. Baik Malam
ini kita dapat pengesahan, kalau sebelah kita dia kata tak Melayu lah macam-macam, tapi sebelah dia serahkan kursi majoriti Melayu kepada calon Cina daripada gerakan. Kursi Bayan lepas dekat Pulau Pinang tu, itu kursi Melayu. Kursi majoriti Melayu hampir 70% pun. Kalau di Selangor ini kursi yang macam itu tak ada yang bukan Melayu bertanding. Tapi kalau dia buat tak apa. Kalau dia buat cukup Melayu, demi Melayu, dia pun pergi serah kursi yang Melayu bertanding, yang Melayu jadi wakil rakyat. Selama-lamanya pergi serah kepada Cina Gerakan. Tak ada masalah. Sebab apa? Konon sebab dia, kalau dia buat semua Melayu. Kalau kita ni semua tak Melayu. Sebab itu saya kata politik ni untuk masuk pilihan raya, dia bukan soal aku lagi Melayu daripada engkau, aku lagi Islam. Dia soalnya menyelesaikan masalah rakyat. Saya tak maulah kalau saya bersara satu hari nanti, saya diingat sebagai lebih Melayu ke, kurang Melayu ke, lebih Cina. Saya tak. Saya hanya kalaupun saya dapat sesuatu daripada jadi ahli politik dan juga menteri dan pemimpin, ialah berapa banyak keluarga yang saya bantu. Tak kira Cina, Melayu, India. Sebab itulah satu-satunya bekalan kita masuk kubur. Kalau kita masuk kubur, insya-Allah pahala daripada membantu orang itulah yang akan bantu kita. Sebab itulah maka kerajaan ini, parti yang bertanding ini, kita kena bertanding atas dasar persaingan program. Idea macam mana, nak bantu rakyat macam mana. Saya dah bentangkan satu perkara yang mudah saja, macam mana kita nak tukar solar dan atap untuk bantu rakyat. Saya nak tunggu daripada Perikatan Nasional. Apa idea dia? Saya nak tunggu. Dia tak boleh cakap sampai ke sudah soal Melayu nak pulih sana pulih sini. Saya nak tahu idea konkret yang macam mana dia nak bantu rakyat. Saya dah tunggu jawapan daripada Azmin, sampai lani Azmin tak jawab-jawab, tak berani Azmin, mana pernah berani. Dia dapat surat pun kabur. Jadi dia tak boleh baca. Tak? Jadi saya nak sebutlah mana-mana pimpinan Perikatan Nasional oleh kerana Azmin, mantan Menteri Ekonomi sampai sekarang, dah lah lari daripada kursi Bukit Antarabangsa. Yang itu pun takut. Lani orang ajak berbincang pasal ekonomi pun takut. Jadi saya ingat yang seterusnya dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional ini, yang paling berani adalah Sanusi. Sanusi kan berani kan. Jadi oleh itu, saya lepas ini insya-Allah saya nak jemput Sanusi mari berdebat dalam TV. Saya yakinlah ramai TV3 ke, Astro ke, semua akan berebut-rebut ini. Sebab saya pengarah pilihan raya PKR, dia pengarah pilihan raya PAS. Jom mari kita berdebat supaya kita boleh bincang. Kau nak tanya apa? Nak tanya pasal lapangan terbang ke? Nak tanya pasal solar ke? Nak tanya pasal orang miskin? Kita debat pasal ekonomi supaya jangan kita bagi ruang sepenuhnya kepada Sanusi. Debat pasal gigi saya lah. Debat pasal Amir tak cukup inci lah. Semua dia bergaduh. Lani dengan timbalan Ketua Polis Negara pun dia bergaduh juga. Jadi ada masa 2 minggu lagi ni, kalau saya tak bantu dia berdebat pasal ekonomi, pasal pentadbiran, saya tak tahu siapa lagi dia nak hina lepas ni. Jadi saya akan tunggu, saya akan tengok, insya-Allah kita ada 2 minggu. Jadi hiburan yang baik untuk rakyat sementara nak masuk pilihan raya, insya-Allah kita usahakan satu debat antara saya, pengarah pilihan raya PKR, dengan Sanusi, pengarah pilihan raya PAS. Boleh ke tidak, saya saudari? Jadi, oleh kerana boleh dan bolehlah kita balik. Sebab dah pukul 12 lebih, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya ucapkan yang terbaik, kerjasama yang baik, muhibah yang baik. Dan insyaAllah kita akan berjaya mengekalkan kerajaan perpaduan di negeri Selangor supaya kita boleh terus bela rakyat. Dengan itu, saya sudahi dengan sese, nandri, vanakkam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua, itu dia satu cabaran padu daripada YB Rafizi Ramli. Cabaran kepada siapa?
cabaran kepada MB Lato-Lato, kaki fitnah, kaki penghina Sultan, ya, untuk berdebat berkaitan dengan ekonomi. Beranikah MB Lato-Lato Sanusis ini untuk menyahut, ya, cabaran daripada YB Rafizi Ramli? Menarik sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Memang terbaik, ya, penjelasan huraian daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan perubahan, ya, perubahan iklim dan kuasa pembeli yang merubah segalanya sahabat-sahabat semua. Jadi sangat jelas yang apa yang dicerahkan di pencerahannya daripada YB Rafizi Ramli, dan kita harap ini terus memberikan manfaat kepada rakyat dan juga negara, khususnya kepada pelabur-pelabur yang akan berminat datang ke negara kita. Jadi terbaik, sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Dan sekiranya sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih, ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.